السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Kita masuk bab baru, bab ma jaa fi ta'allumin nasab. Muka surat 188. Muka surat 188, bab ma jaa fi ta'allumin nasab. Itu bab yang datang pada menyatakan hukum belajar silsilah dan keturunan. Apa hukum kita belajar tentang silsilah dan keturunan? Ambil tahu tentang asal-usul kita. Siapa tok wan kita, siapa tok nek kita, keturunan kita mai ke mana, mai daripada petani ke, mai daripada seberang ke, macam mana ke, kita ambil tahu. Gitu. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak suruh kita belajar dan ambil tahu silsilah masing-masing diri, supaya tahu di antara seorang itu dengan kerabatnya. Siapa bapa saudara yang sebapa, dan siapa bapa saudara yang seibu, dan mak saudara yang seibu, dan siapa adik-beradik satu moyang, siapa kerabat yang sebelah bapa ataupun sebelah ibu, siapa yang jauh daripada kerabat dan siapa yang dekat. Bila kita belajar silsilah, kita akan tahu. Kita sebut gazet pada bulan lepas, kita kata apa? Kebanyakan orang muda hari ni dia tak mau tahu lah. Dia banyak benda lain nak fikir, dia kata, jadi dia tak mau fikir benda-benda serabut ni. Ni ada abang kat dia kata, hang ni sebenarnya dengan apa nama ustaz tu bukan orang lain. Ni duk buka tajuk tu. Kan? Hang dengan ustaz tu bukan orang lain. Kan? Pak ustaz tu, dia mula nak kata. Pak ustaz tu dengan pak penakan pupu hang, ataupun dah cari tak jumpa dah. Cari tak jumpa dah kan. Dia nak karang tu, dia nak karang. Pak ustaz tu dengan pak penakan pupu hang. Tapi pak penakan pupu hang menikah. Short lah. Kita kata lah macam ni, tak sah duk buang masa. Abang kata aku dengan dia adik-beradik sudah. Jadi kita ni, orang yang hidup akhir zaman ni, kita punya style macam tu. Kita tak mahu dia punya susah-susah ni, tak mahu abang bagi simple aja. Abang kata adik-beradik sudah. Aku tahu kata dia adik-beradik sudah. Itu cerita aku tak kenal ni pun semua buang masa. Tak lagi aku nanti jadi demam kerana duk fikir pasal ni saja, aku tak mahu. Jadi sebenarnya tindakan kita ni tak apa kenal. Pasal apa? Dalam agama sendiri, dia suruh kita stres balik salah silap kita. Keturunan kita, adik-beradik kita, sebab nak main kat mana. Dan begitu. Dan sebagainya. Dia PCC awal dia. Baik, bermula dalil yang menunjukkan suruh itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, belajarlah sekalian kamu daripada keturunan kamu dan silsilahnya. Barang yang menghubungkan sekalian kamu dengan dia akan rahim kamu. Perintah dalam hadis tu dia kata ta'allamu. Ta'allamu maksudnya belajarlah. Perintah suruh belajar. Pilah belajar, maksudnya pilah ambil tahu. Adik-beradik hang ni mai kok mana? Pi ambil tahu tentang benda. Tak tahu dia apa nak buka sikit adik-beradik tu dah sana rupanya. Kan? Oh, rupa-rupanya nu adik-beradik kita ni pitting siang belakang. Baru tahu. Kan? Rupanya kita mai kok tu juga. Baru tahu. Oh, cek-cek balik, aku yang hidup jadi ranggi tak ada pun jalan ni, rupanya keturunan aku alim ulama sana.
Baru dia duduk main. Balik cari khabar ikat kepala tu. Ya. Jadi sembang saya cerita tadi dengan kawan nak main sekali. Hujan lebat tadi tapi keluar nak main. Bapak bukan main. Kata kat kawan saya cerita tadi malam ni kalau ada 30 orang pun kira alhamdulillah lah. Macam ni punya lebat 30 alhamdulillah. Kita boleh bagi selendang merah kat mereka malam ni. Nak main 30 orang kata. Main tengok ramai tak boleh bagi. Nak selendang merah ni bukan boleh bagi semua orang. Kan? Kira kalau hujan dengan hujan ribut lebat dengan buruh kilat dia langkah main masjid juga selendang merah kita bagi mana ni. Ya. Tengok main ramai kengkeh tak dia bagi. Tentu. Ya. Tahkah kita ni keturunan alim ulama, tahkah kita ni keturunan pendekar apa dah dulu? Ya, dengan kerana tu jadi langkah main juga malam ni. Bila balik cari jumpa sekali dengan keturunan, sekali dengan terih lama sekali jumpa. Ya. Lepas tu baca Yasin malam Jumaat pun tak main dah. 20 rakaat terih duduk rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hikmahnya besar sekali. Bila kita cari balik salah-silah keturunan kita ni, hikmahnya besar sekali. Sambung hadis tu dia kata fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, masratun fil mal, mansahatun fil athari. Maksudnya maka bahawasanya berhubung rahim itu, berhubung rahim maksudnya berhubung balik hubungan keluarga kasih sayang ini, berhubung balik rahim itu ataupun silaturahim itu berkasih-kasihan di dalam kaum kerabat, lagi sebab pada kaya harta dan juga panjang pada umur. Bila kita duduk cari kenal balik adik-beradik dan sebagainya, yang pertama dia kata sama-sama adik-beradik ni dia wujud hubungan kasih sayang di antara adik-beradik ni, dia main kasih sayang balik. Kita tak sangka rupa-rupanya dia adik-beradik kita, dia main balik kasih sayang tu. Dan menjadi sebab kepada kaya harta. Jadi pasal lah bila dah kenal adik-beradik apa semua, dia nak jadi baliklah hubungan ni, hang main rumah aku, main buah tangan aku, gitu begini dan sebagainya, dia jadi punca boleh duit. Begitu. Dan juga menjadikan panjang pada umur. Maksud panjang pada umur ini ialah hidup secara sehat. Hidup secara sehat hati senang, adik-beradik ramai dan sebagainya, hidup kita sehat. Hidup sehat ni serupa macam orang panjang umur. Orang sakit ni serupa macam pendek umur. Sakit. Kawan saya baru ni seorang kena kenciman. Habis dua-dua kaki. Dua-dua kaki. Keluarga dia kata saja nak jadi sebab lah Ustaz, mati itu tentu lah, Tuhan tentu mati. Ni saja nak jadi sebab musabab. Dibeli ubat direct selling. Hari tu kena dah kencimanan ni, masuk metro Sungai Petani ni apa semua habis banyak ribu dah. Alhamdulillah lah, sihat balik, keluar apa semua tak ada apa dah, sihat. Dah duduk sihat elok ni, mai kawan nak jual direct selling, ubat jenis direct selling. Mai duk abang kata ubat ni bagus, makan lah apa semua ni dah proven, dah terbukti dah orang kencing manis, makan-makan dia hilang dengan kencing manis ni. Dia pun tengok duk belek baca buku apa cerita pasal ubat ni bagus apa semua, kata kena buat daripada bahan herba tu ni, dia pun balas dia sebut dia. Makan kaki hak elok dah jadi bengkak pom ni. Dia jadi pasal nak jadi kesebab noh. Dia bengkak pom. Telefon panggil balik kawan manager direct selling, ubat direct selling ni ubat apa hang bagi kat aku ni, kaki bengkak ambil tak boleh kerja ni. Dia main-main tengok, dia kata nampak tunai lah, dia kata nampak nak jadi lah. Dia kata dia mula memanglah, dia kata ubat ni bila makan dia buang biza. Sedap baliklah dengar kata buang biza ni, sedap balik. Dalam pada duduk sedap tu 3 hari pecah tapak kaki. Dia mula. Dia pecah tapak kaki macam pecah bisa. Lepas tu dia berdene keluar ayam bisa, dia ada anak kaki. Pusung pergi bagan spesialis. Doktor suruh potong. Dengar nak potong, lari balik. Lari balik di rumah nak buat apa? Dengan kaki tu keluar ayam bisa tak mungkin, nak buat apa? Balik di rumah. Masuk hospital Seberang Jaya pula. Nak jadi pasal. Masuk doktor nak buat apa? Doktor nak potong. Bersyarah kat doktor pula. Mak aku beranak keluar main 2 kaki, hang nak potong aku. Dia kata kat doktor lah betul. Doktor kata tak apalah, macam tu kalau pergi balik bang lah. Ya. Balik dah rumah. Balik tu hingga duk tak jadi cerita. Lepas kaki sebelah, dia pergi sebelah lagi. Habis dua-dua lagi. Seorang tak nak kat rumah. Busuk.
Anak-anak lari tidur dengan orang lain. Bini aja terang gagak duduk. Dia tahan, dia basuh. Borok kaki. Jadi meninggal. Itu dia. Yalah, meninggal tu memang dah jadi ketentuan Tuhan. Tapi sebab nak jadi meninggal tu kadang-kadang dia menyebabkan adik-beradik jadi tekilan. Adik-beradik jadi tekilan. Kita tak boleh, benda-benda macam ni tak boleh. Bila mereka buat sendiri tak boleh. Biar kita ambil rawatan cara elok. Kalau dia nak jadi habuan kita, tak apa, kita terima lah. Tapi jangan kita pergi buat satu benda yang kemudiannya kita duk jadi tekilan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah dia kita belajar salah silah yang jadi berhubung-hubung rahim itu sepatut benar diberati, istimewa pula syarak kita telah memecut belajarnya itu. Kerana beberapa faedah yang akan kembali kepada orang yang tahu kan salah silah itu. Dia kata syarak memang anjurkan sangat-sangat. Memecut ni maksudnya anjur sangat-sangat, suruh sangat-sangat diambil tahu tentang salah silah keturunan kita ni. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita dapat beberapa faedah daripada kita tahu tentang salah silah ini. Dan dengan pandai bersalah silah itu menjadikan berkasih-kasih oleh tahu akan ini kerabat yang dekat dan ini kerabat yang jauh. Maka apabila tahu ini kerabat dekat, maka kasih pun makin mau jadi kuat. Bila kita tahu, kadang-kadang duk berkawan, tuan-tuan, anak kita ni kadang-kadang pergi mengaji di luar negeri, pergi duduk di England, pergi duduk di Amerika, di New Zealand, pergi duduk di Mesir, pergi duduk di Jordan, pergi duduk di Morocco, pergi duduk sana mengaji. Di sana dia jumpa kawan, berkawan punya baik. Berkawan punya baik. Bila cuti balik main di rumah kita apa semua dah. Dia duduk sangka kawan dia saja. Bila main di rumah kita, orang tua ni duduk tanya lah. Hang asal di mana, kampung mana? Oh, Pak Hang nama apa? Tengok adik-beradik. Tengok adik-beradik. Sepatutnya bila tahu kata adik-beradik, dia mau rapat lagi. Tapi ada setengah budak-budak ni bila tahu kata adik-beradik, terus tak kawan. Ada juga jadi benda. Sedangkan matlamat agama ni bila tahu kata adik-beradik mau nak rapat lagi. Bukan kata kawan mereka, anak sama anak ni aja rapat. Pak yang dah lama dah renggang ni pun mau pergi cari balik, bagi jadi rapat balik. Agama mau macam tu. Agama mau macam tu. Banyak jadi tuan-tuan, banyak jadi. Hidup mengaji di mana kau kenal begitu begini, laki-laki perempuan kenal nak kahwin, balik mai jadi cerita. Balik mai tengok hampa adik-beradik sesusu dulu, tak boleh kahwin. Ada jadi. Macam-macam berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi itulah sebabnya kita kena tahu salah silah ni bukan kata salah silah dari segi nasab keturunan saja, bahkan salah silah dari segi ni semua ni. Hubungan jiran dulu ni apa semua ni, kata dulu bagi jiran sebelah menyusu anak kita dan sebagainya. Hak jenis macam ni lebih-lebih lagi kena ambil. Dia pindah di mana pun kita kena ambil alamat dia. Pasal apa? Takut esok ni, kemudian hari esok ni jadi cerita anak kita dengan anak dia nak menikah, tengok-tengok tak boleh dengan kerana adik-beradik tertutup. Jadi bila kita tahu salah silah ni semua, kita tahu mak susu hang lah duk ada di mana, dia duk buat kerja apa dan sebagainya, mudah-mudahan perkara yang seumpama ini tidak berlaku. Anak-anak lah kena jaga tu. Satu kes pula di sebuah sekolah menengah tu, pelajar tingkatan 2 tak pergi sekolah, dia pergi meranjau merapu dengan ikut orang ni, jadi tak boleh nak kontrol dan sebagainya, tak main sekolah pergi sampai ke rumah tanya bapak pasal apa, mak dia kata duk keluar, dia pagi dia keluar, dia bagi duit sekolah. Tak tahu, kata dia tak pergi sekolah. Macam tu rupanya dia tak ada di rumah, dia tak ada di sekolah, mana dia duduk pun tak tahu. Dia sekolah pergi buat follow up cari, jumpa rupa-rupanya dia tak tahu duduk di mana. Pergi di rumah dia. Dia pergi di rumah dia kata apa? Dia duduk atas rumah ni, cikgu main nak jumpa dia apa semua, dia kata cikgu jangan naik, saya tendang cikgu tadi. Budak tingkatan 2 perempuan. Cikgu jangan naik rumah saya, cikgu naik, saya tendang cikgu tadi. Kok kata nak marah cikgu tu pasal cikgu tu dia denda dia. Cikgu hak main tu cikgu konseling, bukan mengajar dia pun. Dia marah habis. Kalau sampai macam tu lah jadi ke anak kita tuan-tuan, boleh pecah kepala ni. Kita nak salah siapa benar macam ni. Dia suka kepada keseronokan, dia suka dengan hippies, dia suka di Batu pula kesan pula baru ni ada satu kumpulan pula. Satu kumpulan namakan pula mereka ni dengan nama JIT. JIT. JIT apa pula? Ringkasan daripada jangan ingat Tuhan. JIT. Buat t-shirt, tulis di t-shirt, jeep lah, apalah semua lagu tu lagu ni.
Dapatkan pendidikan, dah dapat kesan, tengah duk monitor depan ni, duk minta kerja sama polis, nak pergi nak tengok nak buat macam mana boleh buat. Ada grup mereka pula, tak tahu mana main duit kat mereka pun tak tahu, pergi sewa satu rumah kosong dan sebagainya. Hidup masuk dalam tu bercampur laki-laki perempuan, hidup buat kerja tak elok dan sebagainya, apa semua lagu tu lagu ni. Bila orang pergi serbu pegang tanya sebenarnya tadi yang hang duk sama dengan ni tadi, budak tu budak mana? Tak tahu, saya tak ada nak tanya nama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita ni macam saya sebagai guru, dah satulah duk main semua alam perut ni. Awak budak-budak ni duk jadi lagu ni. Satu dah. Yang kedua sebagai bapa pula, anak kita pun duk besar juga. Kita pun risau. Tentu boleh kita nak bercakap besar, anak kita tak kena benda macam ni. Jangan cakap besar. Jangan cakap besar. Kita tak minta, tapi kalau dia singgah naik kat anak kita, pecah kepala tuan-tuan. Duk fikir benar, pecah kepala. Ada bapa mai jumpa dia kata, "Ustaz, saya tak tahu betapa kecewanya saya. Anak saya asuh dia, saya didik dia, saya buat macam-macam kat dia. Tapi tersampak dengan saya dekat shopping kompleks. Anak saya tak pakai kelumbung dengan kawan-kawan dia. Saya hancur hati ni." Ada ibu bapa yang dia punya tahap prihatin dia sampai macam tu. Daripada halih kecil ni saya hantar pergi taski, taman asuhan kanak-kanak Islam. Mau masa kecil dulu nak makan dengan doa Allahumma barik lana, semua cantik dah ustaz. Dia kata masuk sekolah dah cantik, masuk sekolah menengah cantik, elok dah. Dia masuk matrik, dia masuk pergi ke apa nama ni, kolej swasta dan sebagainya ni. Kata saja Tuhan nak tunjuk kat saya, sampak dengan saya di shopping kompleks. Saya tengok orang sekali macam anak aku. Tapi anak aku tidak pernah macam ni. Keadaan dia peluk dengan pakaian macam tu, dengan selumbung, tak ada dengan apa, tak ada. Anak aku ke apa-apa. Hambak kat bini, pakai peti hambak, dia duduk nak lari. Dapat tengok anak sendiri. Dia kata saya frust, Ustaz. Dia kata saya frust. Pasal apa yang kakak jadi macam ni? Dia kata ayah tak pernah asuh kakak kau jadi macam ni. Pasal apa kakak jadi macam ni? Kita dengar dia punya luahan perasaan ni. Kita dengar tu, kita duduk naik tampon takut dah. Anak kita makin besar. Anak kita duduk besar. Hari ni kena ke anak dia. Kita tak tahu ke depan esok nak kena anak siapa. Itu baru jumpa anak di shopping kompleks tak pakai kelumbung. Kalau anak dia pergi masuk agama lain, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kita nak boleh buat apa? Sambut merdeka pun pergi lompat di stadium. Tak betul. Adakah itu bentuk kesyukuran yang Allah nak terima? Dalam masa yang sama kita syukur. Kita dah lepas daripada belenggu penjajahan. Kita tidak mau dijajah lagi. Dalam masa yang sama kita menjajah kepala otak anak-anak kita ni dengan benda-benda mungkar macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Inilah benda yang duk jadi dalam masyarakat kita lah. Dan perlu buat sesuatu. Perlu buat sesuatu. Kita tak mau dah melihat anak bangsa kita, agama kita tiba-tiba dimusnahkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Tadi ayat 58 sampai 60 surah An-Nur. Dalam ayat tu dia cerita bahawa anak-anak diingatkan tentang adab untuk masuk bilik mak dan bapa. Anak-anak ni mesti patuh kepada adab nak masuk bilik mak dengan bilik pak. Dia ada 3 tempat yang kita mesti kena jaga. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata 3 tempat itu sebagai 3 aurat. Dia kata salasu aurat. Dia kata 3 aurat. Tempat ni jadi aurat. Apa dia? Yang pertama dia kata qabla salatil fajri, sebelum sembahyang subuh. Anak kalau masuk bilik mak, bilik ayah sebelum sembahyang subuh mesti didahului dengan ketuk, mesti bagi salam, mesti minta izin. Dia kata alright, baru dia boleh masuk. Sebelum sembahyang subuh. Yang kedua dia kata ketika rembang matahari tengah hari. Maksudnya ketika orang kerja, balik kerja tengah hari ni. Balik main nak mandi, nak apa, nak makan, apa saat lagi nak kerja balik. Ketika tengah hari. Dan yang ketiga, ba'da salatil isya, selepas waktu isya, lepas sembahyang isya. 3 waktu ni dia panggil aurat. Anak-anak kok mana pun pada 3 waktu ni mesti kena dapat izin sebelum masuk dalam bilik mak bapak. Pasal apa? Pasal 3 waktu ni kadang-kadang mak dengan bapak dia dalam keadaan yang mencurigakan. Begitu. Jadi 3 waktu ini ibu bapa mungkin berada dalam keadaan mencurigakan.
Kalau anak tahu terus buka pintu masuk, dia pak saya pakai kain batik. Kan? Mak saya pakai kain pelikat. Dia ini mencurigakan anak. Kan? Jadi Islam ni tuan-tuan. Tuan-tuan buka balik ayat 58 sampai 60 surah An-Nur ini. Kan? Ayat 58 60 surah An-Nur ini dia buat main. Begitu halusnya penelitian Islam terhadap soal hidup manusia. Kalau soal mak pakai kain pelikat, ayah pakai kain batik pun Islam mengambil berat. Takkan soal mentadbir negara Islam tak ambil berat. Lalat Tuhan buat. Lalat yang Tuhan buat tu pun ada peranan dia. Tuan pernah baca surah Abang Ariyat. Baca ni ruangan kesihatan ni. Sekali keluar cerita pasal kencing manis, sekali keluar cerita pasal sakit jantung, sekali keluar cerita pasal sakit buah pinggang, sekali mai keluar cerita pasal lalat. Baca rongan-rongan itu, baca bukan tujuan kita nak jadi doktor pakar lagu kawah cerita tu, tapi baca untuk kita ambil iktibar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama lautan ilmu dia maha luas. Semua bidang apa juga yang menyentuh soal kesihatan manusia ni, yang manusia hari ni specialize dalam bidang tu, dia ni jadi spesialis dalam sakit jantung, dia ni spesialis dalam buah pinggang, dia itu semua tu ilmu Allah punya. Satu. Tengok pula artikel yang tertentu pula dia keluar cerita lalat. Lalat tu pun Allah buat. Rupanya bukan buat nak buat kacau kita. Rupanya ada peranan dia. Ada peranan dia lalat tu. Apa di antara peranan dia? Itu artikel ditulis oleh seorang pakar forensik. Di antara clue ataupun tanda-tanda yang boleh membantu geng forensik tahu mayat ni dah mati berapa hari dah. Dia kata ialah dengan lalat yang diurung mayat. Buh lah gambar lalat dan surah Abang ni. Buh sampai 5 ke 6 gambar lalat. Tuhan ni maha kuasa. Kita tengok kelang Sony duk tukar shift pekerja dia, kita duk ingat Allah bukan dia atuk manusia, dia atuk lalat tu shift saja. Dalam masa 5 minit ni tuan-tuan, berapa banyak mayat yang dibuang di lungguk-lungguk sampah kerana dibunuh oleh orang-orang jahat dalam dunia ni. Berapa banyak mayat yang ditemui di Amerika Syarikat sahaja. Berapa banyak mayat yang dijumpai di India. Berapa banyak mayat yang dijumpai di Czechoslovakia. Berapa mayat yang masih lagi tak ditemui, yang ada di Turki dan sebagainya. Pada setiap negeri, pada setiap tempat ni Allah dah susun shift dah lalat nanti ni. Dan manusia, bila manusia buat kajian tentang benda ni, manusia jumpa betapa hebatnya ilmu Allah ni. Kita tak tahu, sehinggalah pakar forensik beritahu. Pakar forensik kata kalau main lalat jenis pertama ni menunjukkan mayat ni baru 1 atau 2 hari. Bila main mayat lalat jenis kedua menunjukkan mayat ni sudah 2 atau 3 hari. Dia ada peringkat-peringkat dia. Dan mayat mai pada kawan mati hari pertama ni, bila mai hari kedua mayat tu tak ada dah. Dia bagi tahu dalam artikel dia tu, mayat tu sudah tidak akan dihurung oleh lalat nak mai hari pertama lagi dah. Dia mai kerja hari pertama je habis, dia punya shift habis, mai geng yang kedua pula. Tak pernah lagi satu mayat dijumpai dalam keadaan 3 jenis lalat tu urung kat dia, tak ada. Dia mesti satu jenis saja. Dan jenis-jenis lalat ini menunjukkan dia ni mati berapa hari. Itu dia kata pengenalan paling cepat yang forensik boleh buat, selain daripada kajian terhadap tisu badan manusia. Tisu badan manusia tu hanya mengesahkan lagi teori lalat yang ada. Tuan-tuan, Allah buat tuan-tuan benda ni. Allah buat. Bukan lalat sama lalat hidup mesyuarat depa. Dah. Yang ni Allah buat tuan-tuan. Allah buat. Jangan hidup ingat kata lalat pun dia ada dia punya masyarakat dia. Dia nanti ada satu presiden dia yang dipilih 5 tahun sekali dan sebagainya. Dah. Dia bukan macam tu. Lalat bukan macam tu. Yang ni cerita Allah Subhanahu Wa Taala susun semua benda ni. Tuan-tuan mau ambil aktibar benda ni. Kalau Allah boleh atur menatang yang sekecil tu, takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak melalaikan, nak atur manusia yang sebesar kita. Mau ambil aktibar tu. Apa pun kita mau balik dekat Tuhan. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu dibaca ketika ditimpa musibah, bukan waktu mati. Kita salah faham. Bila sebut yang tu kita kira mati. Dan orang main habaq kat kita, dia kata ustaz ni kawan kita ada seorang ada ikut kuliah tu, dia kemarin jatuh motor ustaz, patah kaki. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi. Dia tak mati dia ustaz. La ilaha illallah. Bukanlah bila sebut yang tu makna mati. Kita yang hidup faham kita sebut tu mati.
Dah, bukan makna mati. Makna kata kita terus balik kepada Allah. Sesungguhnya kita ni daripada Allah dan kita akan balik kepada Allah. Apa jadi pun kita balik kepada Allah. Ada hikmah di sebalik kejadian itu. Ini banyak benda kita nak kena perbetul 1, 2, 3 benda yang berlaku dalam masyarakat kita yang kita kena perbetul balik ikut lagu macam mana agama mau. Nabi Ibrahim kena bakar. Nabi Ibrahim kena bakar. Siapa pun tak tahu bahawa ada satu jenis burung memberi sumbangan kepada Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim kena bakar dengan Raja Namrud tu, waktu tu ada sekumpulan burung bawa ayak meduk jurus atas api yang duk bakar Nabi Ibrahim ni. Seperti yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Bawa ayak meduk jurus di atas api haduk nyala ni meduk jurus. Walaupun mereka ni burung-burung ni main nak padam api tu dan api tu tidak terpadam seperti mana mereka mahu. Tetapi di sisi Allah, mereka ada sumbangan untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS. Kita macam tu lah. Kita dengan Islam ni mau ada sumbangan untuk Islam. Tak mesti kita nak ada sumbangan untuk Islam kena pergi pegang jawatan besar. Dah. Kita ada sumbangan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang Islam ni, i'malu, buat kerja. Maksudnya kerja apa? Kerja Islam. I'malu, buatlah kerja Islam. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang yang beriman akan melihat kerja kamu. Allah nilai kita. Tuan-tuan tak tahu. Kawan-kawan tuan-tuan tak tahu apa yang tuan-tuan nak buat untuk Islam. Tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Tuan-tuan tak ada apa. Sumbangan tuan-tuan sengap-sengap. Malam ni ada ceramah agama tang mana kan? Tengok poster satu saja. Dia ambil poster tu foto state. Ambil poster tu foto state. Buat bagi orang 30 keping. Kemudian tuan-tuan pelan-pelan dia letak masjid tu, letak masjid ni. Siapa pun tak tahu tuan-tuan. Isteri di rumah pun tak tahu. Kawan tempat kerja pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Itu sumbangan untuk Islam. Itu sumbangan untuk Islam. Tak perlu orang semua kata dia ni bagus, dia ni apa. Tak perlu. Allah kata dia ni bagus, yang tu perlu. Yang tu perlu. Nah, setengah orang dia tak faham. Yang dikatakan sumbangan untuk Islam dia tak faham. Dia mau sumbangan hanya boleh diberikan dan diiktiraf di atas jalan-jalan yang resmi. Kalau tidak resmi, seolah-olah sumbangan itu seperti buang garam di laut. Dia duk faham macam tu. Itu salah faham tentang sumbangan untuk Islam. Burung tadi tak ada terlibat dengan pakatan apapun. Dengan sendirinya, atas inisiatif dia, ambil ayak hidup jurus. Api itu tak terpadam. Api itu tak terpadam. Tapi dia menyumbang untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS. Yang ni yang saya nak tekan di Masjid Seberang Jaya itu. Tapi saya rasa saya gagal nak menyampaikan mesej saya. Pasal budak-budak duk bising. Jadi jenis cikgu ni payah. Bila budak bising, kita konsentrasi lari. Dia cakap payah lah. Nak tegur, berkata Ustaz ni mengada sangat. Tak tegur, dia kacau. Wah, duk lari. Budak-budak. Nak marah budak tu pun budak. Nak marah mak dia pun, mak dia nak main mengaji. Kan? Jadi begitu. Nah, mesej saya di Masjid Seberang Jaya itu, mesej saya nak bagi tahu kata kita kena ada sumbangan untuk agama. Mukadimah saya tu mesej tu. Soal sumbangan kita itu diukur sebagai kejayaan di dunia ataupun tidak, itu soal lain. Soalnya kita mesti ada sumbangan di atas dunia ni. Tuan-tuan, kita ada website dalam internet lah ni. Kita ada website. Adres baru kita lah ni www.syamsuri.com. Senang aja. Orang duk kenal website tu website Ustaz Syamsuri. Tapi orang tak tahu sahabat-sahabat yang duk buat kerja di belakang website ini. Tapi sumbangan saudara kita yang duk buat kerja untuk website ini, Allah saja yang tahu. Kita tengok kepada senarai guest, senarai pengunjung, senarai visitors yang masuk ke dalam website kita tu, kita tengok betapa dahaganya manusia hari ini kepada sumber ilmu Islam. Golongan anti hadis ada website dia, golongan orientalis ada website dia, golongan Kristian ada website dia. Semua golongan yang mempunyai kepentingan masing-masing ada website dia dalam internet. Tapi kita tidak ada website. Alhamdulillah, kita ada sekumpulan sahabat-sahabat kita buat kerja untuk buat satu website, masuk benda-benda ni, masuk. Dan ternyata sambutannya Alhamdulillah. Pakat tolong. Ni,
Teks yang kita baca ni nak type balik dalam room, kita nak romankan teks kita ni masuk dalam internet tu, semua kerja banyak. Kita ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang buat kerja ni, tapi tak ada. Kalau ramai orang volunteer, mai pakai ustaz, bagi saya sikit kerja, kita pakai cantum, kita masuk sekali, lebih mudah lagi kita nak melayarkan kita punya website kita. Itu bukan abang saja tu, abang nak suruh bagi sumbangan tenaga. Kita minta duit, bagi sumbangan tenaga. Ada pun yang telefon mai, yang hantar email minta, dia bersedia untuk mencantikkan lagi website tu. Kita cuba lah, ada pun cantik lah. Konten tu kita nak masuk. Cantik tu untuk attract orang suruh tengok, konten tu kita nak bagi cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Amat malang dan amat merugikan bagi kita kalau kita tidak ada sumbangan seperti itu, kita jadi golongan yang mengkritik benda baik itu. Hidup komplain pula. Apa dia susun dulu ni, awak dia tak buat dulu ni. Hang buat apa? Hang tu yang hang duk komplain, yang nu tak kena, yang ni tak betul, awak dia ni lagu ni, awak dia ni macam. Hang tu buat apa? Dan inilah golongan yang ramai dalam masyarakat kita hari ini. Dengan kerana itu Islam ni patut berjaya lebih awal, jadi terlambat sikit. Pasal apa? Pasal geng ni. Dia bukan nak membantu supaya Islam lebih cepat pergi ke depan, tapi kerja dia pergi duk kutip paku karat, main duk tabung kat jalan. Nak bagi kawan nak buat kerja Islam ni pijak paku karat, dia bengkak kaki dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Agama lain ni tiap-tiap hari, siang, malam, pagi, petang duk fikir macam mana nak bagi naik agama dia, macam mana nak peringkup agama Islam. Mereka duk fikir macam tu. Orang kita siang, malam, pagi, petang duk fikir macam mana nak bagi slow lagi agama kita. Boleh. Arab, cara Arab bergaduh. Sama-sama Arab ni bergaduh. Kira nak perang, berebut telaga minyak sebiji, perang 7 tahun. Itu cara Arab punya berkelahi. Di Palestin tu, isu yang tak habis-habis. Sebut je negeri mana pun, tak ada yang elok. Pasal apa? Pasal budaya kita suka cari gaduh sama-sama kita, yang akhirnya merugikan kita. Cukuplah. Benda-benda lepas-lepas yang kita buat, yang mana tak betul, yang silap dan sebagainya, semua kita lempak buat. Kita buat bagi elok. Letak matlamat agama kita nak jolok naik. Jangan cari titik-titik perbalahan. Sama. Kita duduk satu jamaah, kita condemn jamaah satu lagi. Apa guna dia? Semua jamaah, kalau dia buat kerja Islam, dia ada sumbangan untuk agama. Sebut saja apa pun. Jemaah tabligh. Tabligh ada sumbangannya. Berapa ramai budak isap dadah ikut dia. Budak yang isap dadah, masyarakat pandang sampah, ibu bapa buang dah dia ni. Jemaah tabligh pergi jumpa budak ni, bawa api sana sini dan sebagainya, berubah dia. Kenai tikar semayang, mula dah belajar semayang. Itu jasa jemaah tabligh. Aspek-aspek yang menjadi kelemahan, semua orang ada kelemahan. Kita nak kata dia lemah, kita tak ada lemah. Nak fikir positif benda ni. Apa salah jemaah Habim? Salah Habim ni. Berapa banyak dah Habim boleh buat sekolah dia? Taski dia ada berapa banyak? Satu pusat taman asuhan kanak-kanak Islam yang mempunyai silibus yang teratur dan sebagainya. Hari ini mereka dah buat sampai ke peringkat atas lagi dah. Ada sekolah rendah dia, ada sekolah menengah dia. Adakah kerja yang mereka buat ni semua tak betul? Dia ada sumbangan dia. Dia tackle orang-orang yang educated. Orang yang duduk di universiti. Profesor madya. Orang-orang macam ni rasa berselera. Dengan bentuk pendekatan yang Habib ambil. Salah ke Habib kalau buat macam tu? Jemaah Arkam. Satu masa dulu. Dengan minimarket dia, mempunyai rangkaian minimarket as-salihah dia. Bukan satu Malaysia, bahkan sampai ke peringkat internasional. Diakui pencapaian Bumi Putera 30% dalam dasar ekonomi baru. Di antara penyumbang besar ialah jemaah dia. Kita ni hak jemaah duk komplain. Komplain saja. Setidak-tidaknya kita ada kerja buat. Habim ada kerja dia. Tabligh ada juga jasa dia. Arkam dulu pun ada jasa dia. PAS pun ada sumbangan dia. Kita ni tak ada apa duk komplain ni, ada apa? Berdakwah tidak, apa tidak? Apa nak jadi dengan kita? Itulah ni kita letak satu matlamat. Semua hak kita sebut tadi matlamat dia satu. Nak bagi orang ni kenal Islam. Cuma pendekatan dia tak sama. Salah ke pendekatan ni?
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pendekatan yang lemah lembut dia. Nabi tak pernah kata Abu Bakar salah. Sayyidina Umar Al-Khattab dengan pendekatan dia yang agresif dan sebagainya. Nabi tak pernah kata Umar salah. Osman Ibnu Affan dengan jiwa lembut, rendah diri dan sebagainya. Nabi tidak pernah kata dia salah. Bahkan Nabi terima mereka ni semua sebagai sahabat dia. Dan ini menunjukkan kayanya uslub dakwah dalam Islam. Yang salah ni siapa? Yang salah ni ialah orang yang komplain tapi tak ada sumbangan apa. Ini orang yang salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan semua orang setuju apa yang saya kata. Tapi saya nak kata benda ni. Bukan semua orang setuju. Ada orang dengar dia tak suka. Tapi kita nak kena kata benda ni. Pasal ini benda benar. Cukup dah. Kita dah terkena dengan tipu daya Kristian. Kita terkena dengan percaturan yang diatur oleh musuh-musuh Islam. Kita terpesona dengan bisikan iblis dan syaitan. Sudahlah. Lepas-lepas. Lah ni kita gabung sekali. Matlamat kita Islam. Hang buat cara hang, aku buat cara aku. Matlamat kita sama. Kita nak Islam belakang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jadi bila faedahnya ialah apabila kita tahu kata dia adik-beradik, maka hubungan menjadi bertambah kuat. Maka tiap-tiap kali tahu yang jauh itu mau kurang kasih daripada yang lebih dekat. Dan demikianlah seorang itu dengan orang yang bukan berkerabat. Maka kasihnya lain daripada kasih berkerabat. Maka inilah hal kemahuan cara akal dan cara adat kita. Sungguh pun banyak jua kasih antara orang dengan orang yang bukan berkerabat. Tetapi apabila putus dan berjauhan, selalunya sebagai putus arang jua. Dia kata kita dengan kawan yang bukan adik-beradik. Kita dengan kawan yang bukan adik-beradik. Walaupun kita close, kita rapat, kita kamcing macam mana pun dengan dia. Kalau ditakdirkan satu masa esok kita berpisah. Dia pindah pergi kerja di mana, di Kuantan kah, di Terengganu kah, di Johor kah, di mana kah. Oleh kerana dia bukan adik-beradik, pisah tu kira pisah habis. Tapi kalau adik-beradik berpisah, abang lepas pergi Kelantan, adik lepas pergi Johor dan sebagainya. Tapi abang dengan adik ni, pisahlah jauh mana pun. Hubungan tu ada. Demikianlah pentingnya kerabat ataupun keluarga ataupun hubungan adik-beradik ini. Maka perlulah kita ambil tahu tentang hubungan salasilah adik-beradik ini. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi da'watil akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Iaitu bab yang datang pada menyatakan doa seorang saudara bagi saudaranya di belakang mata. Ini pula kita ada kawan, ada saudara yang baik dengan kita, kita doa belakang dia. Depan doa ni biasa. Depan doa biasa. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang pun tak ikhlas. Pasal depan. Aku 5 hari tak jumpa, aku teringat kau betul. Tak betul, tak pembohong. Pasal apa? Cakap depan-depan ni. Tak boleh kira. Tapi kalau belakang, kita memang walaupun dia tak ada depan kita, tapi kita lepas semayang untuk minta ya Allah selamatkanlah sahabat aku sekian-sekian, itu tentu ikhlas punya. Yang tu tentu punya. Tentu punya ikhlas. Pasal apa? Pasal siapa pun tak akan buat apa kat kita kalau kita tak doa kat dia. Tapi kita memilih untuk doa kat dia, bermakna kita ikhlas sungguh atas persahabatan dengan dia. Ini yang dia nak beritahu kat kita. Kata dia adalah satu daripada tabiat orang mukmin itu suka akan saudaranya berkebajikan. Dia kata dia antara tanda orang tu beriman dengan Allah ialah dia suka kawan dia ni dapat kebaikan, dapat kebajikan. Itu tanda dia. Tanda dia beriman dengan Allah. Dan dia suka saudaranya itu aman, senang sentosa, cukup sejahtera dunia akhirat, cukup sehat dan sebagainya. Sebagaimana engkau suka akan dirimu bersifat dengan sekalian yang tersebut itu. Itu dia. Apa yang kita mau kat kita, kita mau kat dia. Itu cerita. Itu menunjukkan bahawa kita beriman dengan Allah dan kita ikhlas persahabatan dengan dia. Kalau kita mau supaya aib kita dipelihara, kita memelihara aib dia. Itu bukti bahawa kita beriman dan bukti kata kita ikhlas dengan dia. Kalau kita mau kita sihat, kita mau dia sihat. Kalau kita mau kita senang, kita mau dia senang. Apa yang kita mau kat kita, maka kita mau dekat dia. Itu menunjukkan kita beriman dan menunjukkan kita ikhlas dengan dia. Ini dia nak abangnya begitu. Dia kata dan sekalian yang tersebut itu semuanya dalam genggaman Tuhan Azza wa Jalla. Walaupun kita tahu bahawa soal sehat, soal sakit, soal demam, soal mati, soal rezeki, soal kaya, soal miskin, ini kerja Allah. Kita tahu benda tu. Tapi kita sebagai kawan dia, sebagai orang yang ingat dekat dia, kita minta doa dekat Allah. Suruh Allah bagi ke dia baik-baik ni. Kita tahu rezeki ni Allah dah tentu dah. Tapi kita minta dekat Allah, ya Allah limpahkanlah murah rezeki kepada kawan aku ni.
Kita tahu bahawa sakit, demam, sihat dan sebagainya ini Allah yang bagi. Tapi kita minta dekat Allah, ya Allah, bagilah sihat kawan aku ni. Begitu dia kata. Dan siapa yang suka Allah kurnia akan dia, maka dapatlah dia. Dia kata benda ni kira atas Tuhan lah. Kalau Tuhan mau kata dia ni sihat, sihatlah dia. Kalau Tuhan mau kata dia ni mati, matilah dia. Terus siapa main duk tahan dia daripada mati, terus siapa main duk limpah duit, tak mau bagi malaikat mau main ambil dia, tak ada. Dia akan mati seperti mana yang Tuhan mau. Begitu. Apakala suka engkau akan sekalian yang tersebut itu, mintalah bagimu pada Tuhan dan juga tolong mintalah bagi saudara-saudaramu itu. Kalau kamu mau sihat, kamu minta dekat Allah supaya Allah bagi kamu sihat, dan kamu minta sekali kepada saudara kamu yang kamu sayang tadi ni supaya dia juga sihat seperti mana kamu. Begitu. Maka Tuhan itu memberi dan memustajabkan apa pinta hamba-Nya. Tuhan akan bagi kalau sekiranya kita minta dan cukup syarat-syarat dia, Tuhan akan bagi. Begitu. Banyaklah kelakuan orang Arab apabila berjumpa seorang dengan seorangnya, maka dia mendoakan saudaranya di hadapannya itu dengan bermacam-macam kebajikan dan kebaikan. Maka yang demikian itu satu tabiat yang bagus dan terpuji pada syarak. Tetapi yang lebih-lebih terpuji ialah mendoakan saudaranya di belakang matanya. Tidaklah sama martabatnya dengan doa di hadapan mata itu. Tabiat orang Arab. Bila jumpa ni barakallah, dapat doa ni tak habis. Arab ni Ustaz. Sambil dia pegang janggut kita, dia urut sambil dia doa kat kita apa semua. Itu style orang Arab. Dia kata itu style yang bagus. Dia kata bagus, bukan tak bagus. Kan? Dulu dah sebarang perain ada satu orang gila. Kan? Bila tengok kita bawa anak kecil ni, yang timai minta duit. Yang minta duit. Bila kita bagi kat dia duit, dia doa kat kita tak nanti. Ya Allah panjangkanlah umur Tuan Haji ni. Dia kata ya Allah bagikanlah dia rezeki lebih. Ya Allah minta berkepul-kepul. Kan? Dan lepas habis dia doa tu, dia ambil duit, kita bagi kat dia RM1, dia ambil sekupang bagi balik kat anak kita. Bagus juga gila macam tu. Kan? Tapi jaga. Kalau minta kita tak bagi apa kat dia, dia maki kita pula sampai kita naik kereta katuk pintu katuk tingkap kat dia nak tengah. Dia maki kita sampai tak jumpa jalan balik. Kan? Ada dulu seorang itu. Itu tak maulah. Ya, sifat yang kedua tu agama tak mau. Hak pertama tadi bagus. Mau doa dekat orang. Depan-depan doa juga tidak salah. Yang tak boleh ni apa? Puji. Puji depan-depan. Ya aku tak pernah jumpa orang lebih hang kemas semua. Puji depan tu tak bagus. Nabi kata apa? Ambil pasir peroi pergi ke muka dia. Yang pasal apa? Biasanya kalau puji depan ni tidak ikhlas. Doa lain diminta, ya Allah panjangkanlah umur dia ni, ya Allah, dia tak ikhlas pun tak ada apa-apa. Pasal benda tu belum tentu ada kat kita, dia minta Tuhan bagi kat kita yang tu. Begitu. Baik, demikianlah tersebut di dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abdullah ibni Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma da'watun asra'a ijabatan min da'wati ghaibin li ghaib." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada doa yang lebih lekas mustajabnya daripada doa orang yang gaib bagi yang gaib. Doa yang paling mustajab ialah doa orang yang tak ada kepada, dari doa satu orang kepada orang yang tak ada. Itu paling Allah suka dengar. Pasal apa? Pasal ikhlas. Tentu ikhlas punya. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tidak kami ketahui akan dia daripada ini wajah. Masalah mendoakan saudara di belakang matanya itu lebih mustajab daripada mendoakan di hadapannya. Apa sebabnya? Kita doa di belakang itu lebih mustajab daripada doa di depan. Pasal apa? Kata ulama adalah sebab mendoakan saudara di belakang matanya lebih segera mustajabnya, kerana selalu mendoakan yang demikian itu dalam keadaan ikhlas hati. Pasal itu. Mustajab ni pasal apa? Pasal ikhlas. Doa ni ikhlas. Kita memang minta semua-semua. Itu sebab tuan-tuan, saya selalu duk sebut benda ni. Selalu sebut. Kita bila mati tuan-tuan, kita panggil orang semayang mayat ni lah. Kereta main sampai 50 biji kereta. Main semayang mayat. Yang belum tentu lagi. Cara mana ikhlas mereka ni? Mendoakan mayat kawan yang mati. Yang mai tu tahu kalau dia tak kenal kawan mati ni siapa? Kan? Kita minta doa kepada orang yang tak kenal ni, lagu mana?
dengan doa orang yang kenal minta. Anak-anak minta ke ibu bapa, adik-beradik minta ke adik-beradik, tentu lebih kuat lah. Pasal apa? Yang mati tu ibu bapa dia doa minta dekat Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anak minta. Subhanallah. Doa punya mustajab. Anak minta. Dia tahu yang mati tu mak dia, mati tu pak dia, mati tu adik-beradik dia. Dia minta dekat Allah ni. Minta dalam keadaan dia kenal kawan tu. Dia sayang kawan tu. Dia kasih kawan tu. Dia minta tu habis hati ni. Habis. Licin dalam hati. Minta suruh selamat kawan tu. Berbanding dengan dia main dia pun tak kenal. Hak mati tak tahu pun laki-laki ke perempuan. Hak duduk dalam kandang ni tak tahu pun. Baru duduk tanya orang sebelah. Laki. Umbat. Macam aku pun tak tahu. Pakat cakap biar ada orang sekali. Ala hazal mayiti ka. Ala hazihil mayitah ke apa. Kat mana satu tak tahu. Dia kata buah mana ada apa. Dia melok dia orang mau bagi. Berbanding dengan hak semayang tu kawan-kawan. Adik-beradik dengan kawan-kawan. Tak ramai tak apa. Maybe 30-40 orang sudah lah kawan-kawan aja. Kawan-kawan hak duk kerja sekali. Jiran sebelah menyebelah rumah. Campur adik-beradik sikit. Tak ada nak panggil siapa-siapa. Pakai abang-abang. Siapa nak main-main. Siapa berasa nak bagi satu hadiah terakhir kepada kawan yang mati ni, main. Kita bagi hadiah dalam bentuk doa dekat dia. Main. Kita semayang ni kadang-kadang kita tahu yang mati ni sahabat kita. Kita semayang ni kita minta ni ya Allah. Cukup cantik. Dan benar ni tuan-tuan. Jadi di tempat kita ni. Pulau Pinang, belah Kedah jadi. Untuk pergi Kuala Lumpur tak ada. Tak ada. Hak jenis lagu kita ni tak ada. Kuala Lumpur ni mati. Mayang ni tak 3 sah. Lagu tu ada. Di Kuala Lumpur kalau mati, tuan-tuan pergi Masjid Subang Jaya ke, tuan-tuan pergi Masjid Shah Alam ke, tuan-tuan pergi Masjid Subang ke, apa dekat airport ke, apa ke. Pergi, kalau ada kematian, hak semayang tu, kawan-kawan ofis, dan juga orang sebelah menyebelah rumah adik-beradik. Yang tu aja. Kita di sini, dia jadi ni pula, dia jadi gah pula, jadi nak lawan challenge. Oh, dia tu orang itu, 3 kali salin masjid. Habis support turun, naik support lain pula, habis turun, naik. 3 kali, punya ramai orang semayang. Tak apalah kalau main nak semayang sesungguh ni. Kalau dia buat peluang 10,000 abang semayang banyak, biasalah main 5 kali pun biasalah. Buat peluang 30,000 dia main 10 kali. Doa akhirnya apa? Akhirnya kita ni nak jadi lagu Cina juga. Cina ni depa takut doa. Apa dia? Menikah dengan mati. Cukup takut. Pasal apa? Depa tak boleh menikah, depa tak boleh mati kalau duit tak ada. Depa tak boleh menikah dan tak boleh mati kalau duit tak ada. Nak kena ada duit. Tuhan duk kerja buat welding, duk semua cat kereta tu. Kerja sampai pukul 12 tengah malam tak balik. Bukan pasal kajian, tapi pasal ketak nak menikah tak tahan lah. Terpaksa kerja sampai pukul 12 tengah malam. Dia nak menikah sangat-sangat dah, duit tak ada. Cara dia apa? Cara dia buat kerja sampai pukul 12. Sampai pukul 12 buat kerja. Welding kereta semua cat tu. Pukul 12. Habis pukul 12 baru katuk-katuk baru balik dari rumah. Esok pagi-pagi buta main sambung buat kerja. Pasal apa? Pasal nak cari duit banyak. Pasal nak menikah. Hak Tuhan muda-muda. Hak tua-tua ni pun buat kerja pukul 12. Pasal apa? Pasal duk merasa duk sakit, duk main dah. Duk merasa nak mati. Pukul 12 juga buat kerja. Islam tidak begitu. Islam tidak begitu. Saya pesan tinggal dekat bini saya ada rumah, pesan tinggal dah kalau apa jadi mati ke apa ke pun, kira lagu tak mau lah. Nak panggil apa nama mai bawa kereta tak mau lah. Kira hak mana ada kawan-kawan nak duduk kerja sekali ke apa ke semua. Kalau mati tengah duduk kerja ni, siapa-siapa yang tahu bahawa nak semayang mai sudah. Ada 20 orang pun sudah jalan. Saya dah simpan. Tak pesan tinggal, bukan kedekut nak ngobrol duit lah. Kan ada kawan nak kaya dengar dia kata bakhil semua dia. Bukan pasal kedekut, tapi kita rasa sikit pun tak apa, tapi kita puas. Kita puas. Nah, begitu cerita dia. Dengan cara kita dok buat lah ni, kena panggil baru boleh main semayang dan sebagainya, kawan-kawan yang berasa nak pergi semayang pun dia tak happy. Pasal dia tak kena panggil. Dia jadi lagu kenduri tu. Kawan-kawan ni, kawan kita mati hari ni, jom pergi semayang. Dia kata, dia tak panggil. Tak ni kita pergi, dia pada jegel kat kita lah. Dia ni siapa panggil ni main. Pasal envelope tu dah kira lah. Pasal envelope tu dah kira. Nampak tak? Hak kita buat ni, dia jadi lagu tu pula lah. Dia pergi jadi karut lagu tu pula. Sampai kawan nak sumbang ke semayang pun jadi tergendala. Tak boleh pergi.
Ada kawan saya pula beritahu, dia kata ada satu tu pula, ustaz, dia kata kami pi lah nak semayang, kawan kami satu ofis mati, kami pi nak semayang sampai bertahan tak pergi semayang. La ilaha illallah, kawan dulu lepas blok ni tahan tak pergi masuk. Dia kata apa, mana punya kereta mana ni? Jadi depa ni buat lagu terkejut. Depa ni budak-budak muda. Saya kata, kereta tu tunjuk kereta depan di belakang. Dak, mana punya masjid mana ni? Saya lewat bu mana lewat ni? Kawan belakang tu tarik baju lah. Jumlah. Belah. Tak bayang. Nampak tak? Sistem tu. Awal-awal dulu, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu buat, bukan macam hari ni. Ulama-ulama dulu buat, dia tak jemput macam kita hari ni, jemput atas masjid orang kata dah. Dia kira benda ni bila ada kematian pakat-pakat tahu. Jadi bila dia tengok nampak orang mai jauh, mai apa semua duit minyak kereta dia apa semua pi bagi. Sebagai sagu hati duit minyak kereta pi bagi. Soal dia nak ambil, dia tak ambil, itu dia punya pasal. Lepas tu. Tapi lah ni tak. Lah ni tentulah. Berapa masjid, berapa envelope, satu envelope berapa. Kalau jauh berapa untuk duit kereta, untuk. Semua kira siap dah. Tu kawan nak kerja duduk telefon, panggil pun cah, panggilan telefon dia apa semua. Oh dia, kacau. Jadi kita ni teringin kalau boleh balik ke zaman itu. Zaman orang yang main semayang tu memang dia main nak semayang dekat kawan dia. Cantik kalau kita boleh balik zaman tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, so ukuran ramai sikit sebab itu tidak penting. Walaupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Bilangan 100 untuk sembahyang mayat itu baik. Nabi kata. Betul. Nabi sebut bilangan 100. Tapi 100 itu adalah 100 yang mai dengan ikhlas nak sembahyang mayat. Kepada sahabat yang mati. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ulama adalah sebab mendoakan saudara di belakang matanya lebih segera mustajab kerana selalunya mendoakan yang demikian itu dalam hatinya ikhlas. Bersalahan mendoakan di hadapannya selalunya kerana riak dan mendatangkan kasih berhadapan jua. Kalau depan-depan ni biasanya tak ikhlas. Ada juga ikhlas. Tapi kadang-kadang tak ikhlas. Begitu. Ada ikhlas, main habaq betul-betul ada. Tetapi hanyalah rupa-rupa kasih jua. Ada juga yang main lagu duk buat, tunjuk kata dia ni sebenar-benar dah. Begitu. Maka jikalau sebenarnya engkau ikhlas kepada saudaramu, maka hendaklah banyak-banyak mendoakannya di belakang mata itu. Tapi kalau betul kita memang mempunyai hubungan persahabatan yang kuat dengan dia dan kita ikhlas sungguh atas persahabatan kita, biar kita berdoa di belakang dia. Minta Allah bagi kat dia kebaikan, minta di belakang dia tanpa pengetahuan dia. Minta selamatnya dan selamat anak isterinya dan dimurahkan rezekinya dan ditetapkan imannya di dalam taat. Dan kiranya Tuhan tinggalkan dia di dalam senang sentosa, sihat dan afiat selamanya. Begitu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab majaa fi syatmi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ini ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.